Makin banyak harta kita, makin dekat dengan Allah ke, makin jauh, makin hanyut. Kena ingatlah benda macam tu, kena ingat kan. Maka nikmat itu merupakan bala. Kita yang dapat sikit pun akhirat rosak. Kau bayang kalau dapat banyak, lagi jahanam. Na'udzubillah ya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita pada malam ini masih lagi berkenaan dengan seorang tabi'in yang kita telah ceritakan 2 episod kehidupan beliau. Beliau bernama Abu Hazim Salamah bin Dinar radhiyallahu taala anhu. Dan kita dah cerita pada pertemuan lepas bagaimana Abu Hazim ini, beliau seorang yang amat ikhlas menasihati pemerintah, menasihati khalifah. Dan yang last kita cerita tu panjang. Setelah habis Abu Hazim bagi peringatan, ceramah dekat khalifah, lalu khalifah pun kirim hadiahlah ke dia, duit. Apa respon Abu Hazim Salamah bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu? Dia tak terima hadiah daripada khalifah. Dia tak terima. Dia kata apa? Bila khalifah tanya, kenapa kau tak nak ambil duit yang aku bagi ni? Zaman dulu, kerajaan zaman dulu tuan-tuan, macam mana teruknya, diorang tak ada niaga arak kan, di mana dia niaga judi, genting Highland, nombor ekor, tak ada. Walaupun adalah kelemahan-kelemahan, tapi riba tak ada, judi tak ada, arak tak ada. Tapi kayalah raja-raja dulu ni. Mana segi hukum zahirnya halal lah, tapi ulama' dia tak terima. Lalu khalifah tanya, kenapa? Apa jawapan dia? Yang last kita cerita. Dia kata, ya Amirul Mu'minin, in kanat hadhihi dananiru liqa'a hadithi alladhi hadathtuka bihi falmaitatu wa lahmul khinziri fi hali tirari ahallu minha. Dia kata, wahai Amirul Mu'minin, kalaulah duit dinar yang kau bagi pada aku ni sebagai upah perbualan antara kita berdua, nasihat aku terhadap engkau yang kau minta itu, tazkirah, nasihat yang aku bagi, kau pun bagi hadiah duit dinar ni. Maka apa kata Salamah Abu Hazim? Fal maitatu, maka bangkai, walahmul khinzir, dan daging babi, fi hali tirar, dalam keadaan darurat, ahallu minha, lebih halal dimakan daripada makan duit engkau. Ya Allah, kan, lain macam. Kalau kita confirm lah duit tu lagi halal, Syekh. Confirm duit tu lagi halal. Bagi pandangan kita, kan, kalau orang bagi, kerajaan bagi duit dengan daging khinzir, of course kau ambil duit ni halal. Tapi kenapa Syekh tu kata gitu? Wa in kana haqqan li fi baitil muslimin. Maknanya apa? Dia tak nak langsung terlibat dengan benda-benda syubhat ni. Tak nak langsung kan. Pasal bagi babi tu confirm lah haram, tak apalah. Tapi babi halal pula dalam keadaan darurah, terpaksa kan, illa ma turil, kecuali dalam keadaan terdesak, boleh makan sekadarnya sahaja. Sedangkan duit khalifah ni bercampur, dia kata.
Tak tahu daripada sumber mana. Syubhatnya, kezalimannya. Jadi benda-benda macam tu dia tak nak. Kalau babi ada syubhat. Syubhat babi lah. Maknanya babi tak makan dia orang tuan-tuan. Wa in kanat haqqan li fi baiti malil muslimin fa sawaita baini wa bainan nasi jami'an fi hadzal haqq. Dan kalau kau bagi alasan duit yang aku bagi ni bukan duit aku, duit Baitul Mal. Duit Baitul Mal. Mana Baitul Mal tu hak umum. Siapa-siapa ada hak. Apa kata Abu Hazim Salamah bin Dinar. Kalau jawapannya begitu, duit ini daripada duit Baitul Mal, maknanya rakyat semua ada hak. Adakah kau bagi rakyat semua sekali? Ke aku seorang dapat? Semua dapat ke? Ke aku seorang dapat? Kalau semua rakyat dapat, okey, baru aku terima. Kalau aku seorang, tak payah. Itu panggil al-wara'u. Ada tak orang macam di zaman sekarang? Jawapannya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dah tak ada dah. Wara' subhanallah. Walaqad kana manzilu Salamah bin Dinar mawridan azman li tullabil ilmi wa rughabis salahi. Kedudukan Salamah bin Dinar amat dihormati dan amat disanjungi dan amat dicari-cari oleh penuntut ilmu. Orang zaman dulu, penuntut ilmu nak sangat berguru dengan orang macam dia ni. Tegasnya, alimnya, waraknya, garangnya. Ada belaka ke dia. Warughabis salah, dan orang yang nak berubah kepada kebaikan. Ada teringat dekat Al-Azhar ada seorang ulama, Al-Imam, apa nama dia? Allah. Apa nama syekh tu? Boleh lupa. Inilah banyak sangat makan semut ni. Padahal dah belajar kitab dia tu. Lama tak baca kitab dia. Tapi terlintas teringat cerita dia. Tak apalah, nanti dia datanglah nama syekh tu. Apa nama dia? Lihat. Apa nanti? Cerita dia ni, satu hari dia pernah dijemput oleh Muammar Qaddafi, Presiden Libya tu, untuk datang satu program besar dekat Libya. Dan Muammar Qaddafi jemput seluruh ulama lah. Seluruh ulama. Saudinya, Mesirnya, Syamnya. Semua-semualah dia jemput Melaka hadir. Jadi syekh ni datang. Allah, nama pula Muhammad, apa lupa. Bukan Muhammad Abdul, bukan. Syekh Muhammad apa nama, Allah lupa. Jadi dia pergilah. Bila dia pergi, datang time Muammar Qaddafi untuk berucap. Dia ucap, Muammar Qaddafi ni bukan ada ilmu tuan-tuan. Dia padang pasir punya orang. Tapi dapat jawatan, naik jadi tentera, jadi general dan sebagainya. Lala pegang kuasa. Dia tak ada ilmu, dia ikut dia lah. Dia cakap. Jadi syekh ni bengang. Syekh ni bengang, dia bangun. Dia kata apa tau? Dia ambil mikrofon, dia kata apa? Aku dijemput datang dekat sini bukan nak dengar kau cakap. Aku dijemput datang kat sini supaya kau dengar cakap aku. Dia kata gitu. Lepas tu dia pun, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia terus keluar pada program tu tuan-tuan. Terus balik. Tepat tekik balik semula ke Mesir. Dia tak nak langsung. Dia kata, dia apa ni? Orang jahil nak berucap. Tak ada masa aku nak dengar. Garang syekh. Garang. Ana belajar kitab dia tu. Banyak-banyak kitab lah yang saya belajar dekat Al-Azhar dulu. Kitab dia cukup meletihkan. Sebab dia punya karangan tu macam kitab kan. Dia tak ada perenggan kosong tau. Penuh. Aku kata bila nak berhenti kitab ni, letihnya aku. Tak berhenti. Penuh. Allah letihnya kata. Gitulah. Alim orangnya. Tapi kalau tuan-tuan tengok gambar dia, orang ni biasa je. Janggut selai pun tak ada. Dogol tak ada. Jenis orang tak janggut. Jenis tak ada janggut. Apa nama dia? Aduh. Lupa Den.
Jadi orang nak sangat belajar dengan tok guru macam tu. Antara kisahnya lagi dekat sini, kisah Salamah bin Dinar. La farqa fi dhalika baina ikhwani wa tullabihi. Dia tidak pernah membezakan antara anak beranak dia dengan pelajar-pelajar dia. Faqad dakhala alaihi dhata marrah Abdul Rahman bin Jarir wa ma'ahu ibnuhu. Satu hari masuk bertemu dengan Salamah bin Dinar ini seorang tabi'in bernama Abdul Rahman bin Jarir beserta anak dia. Wa akhadha majlisaihima indahu, dan kedua-duanya duduk dalam majlis ilmu Salamah bin Dinar. Wa sallama alaihi wa da'awa lahu bi khairai dunya wal akhirah. Ucapkan salam dan didoakan syekh ni. Faradda tahiyyata bi ahsana minha wa rahaba bihima. Lalu Syekh Salamah bin Dinar ni jawab salam dan dia mengalu-alukan kedatangan dua orang ni dengan anak dia. Summa dara bainahumul hadis. Lalu berlakulah perbualan antara Salamah bin Dinar dengan Abdul Rahman bin Jarir. Faqala lahu Abdul Rahman bin Jarir. Maka Abdul Rahman bin Jarir tanya soalan ke dia. Kaifa nahza bil futuhi ya Aba Hazim? Wahai Abu Hazim, Salamah bin Dinar, bagaimanakah cara untuk kita mendapatkan al-futuh? Futuh dengan mana hati sentiasa jaga, hati sentiasa rasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ni ada martabat al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan Allah melihat kamu. Seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu yarak, Allah melihat kamu. Mana kita rasa macam kita duduk kat CCTV lah. Gitu kan. Aduh, kita CCTV kita beriman Syekh. Kita beriman dengan CCTV. CCTV kan. Warok je, warok. Gitu kan. Subhanallah. Syirik dah kita ni Syekh. Syirik dengan CCTV. Nak buat maksiat takut. Oi, ada CCTV oi, kantoi lah. Maknanya gitu kan. Subhanallah. Tapi Allah Ta'ala tu kita buat dono je. La hawla wa la quwwata illa billah. Jadi Abdul Rahman tanya, macam mana nak jadikan hati kita ni sentiasa sedar Allah Ta'ala perhati kita dan kita sentiasa baik? Macam mana? Apa kata Salamah bin Dinar? Inda tashihi dhamair tufarul kabair. Dia kata ketika engkau membersihkan hati, tufarul kabair, diampunkan dosa-dosa yang besar. Wa idza azama al-'abdu ala tarkil atham ammahu al-futuh. Apabila seseorang hamba berazam untuk meninggalkan dosa-dosa, ammahu al-futuh, maka Allah Ta'ala akan buka pintu hati dia untuk menjadi hati yang sentiasa berjaga, memerhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaqazatul qalbi, dan dia rasa Allah perhati. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tak nampak Allah, Allah confirm nampak kat engkau. Tapi caranya macam mana? Dengan berusaha untuk meninggalkan dosa, berusaha. Orang dulu memang jadi buat benda macam jadi kan. Kita ni tak tahulah jadi tak jadi. Mungkinlah jadi sekejap, lepas tu tak jadi pula. Orang dulu memang insya-Allah jadi. Sebab suasana dia berbeza dengan kita pada hari ni kan. Maksiat zaman dulu tak macam zaman sekarang. Zaman dulu nak nampak maksiat punyalah susah, ya Allah, punyalah susah. Maksiat hari ni tak payah cakap Mengata-kata dia. Kat luar dalam rumah, dalam kocik kita kan, maksiat. Walatan saya Abdul Rahman anna yasirad dunya yushghiluna an kathiril akhirah. Dia pesan lagi dekat Abdul Rahman. Dia kata, wahai Abdul Rahman, kau kena ingat, dunia ni tak payah banyak, sikit. Dapat sikit pun
dia dah banyak merosakkan akhirat kita. Sikit je kita dapat, dia dah boleh merosakkan akhirat kita. Ana pernah cerita kat tuan-tuan cerita lama lah dulu kat surau ni. Tak tahu lah tuan-tuan ingat ke tidak. Ana mai teringat cerita tu. Dulu masa Ana duduk kat Kemaman, Ana dengar ajar satu surau. Nama surau tu Teluk Kalong, kawasan Kijal, tempat Mak Said. Gitu. Surau tu dekat dengan rumah Mak Said. Jadi ada seorang hamba Allah ni, kawan Ana ni, dia ambil Ana ngajar lah. Pasal Ana masa tu tak ada apa, motor tak ada apa, tak ada yelap renggeh. Jadi dia akan datang dekat Taman Islam tu. Dia ambil Ana kuliah maghrib. Dia datang buat naik kereta dia. Biasa datang surau sebelum maghrib lah. Biasa kita pergi tu sebelum maghrib tu, orang tak ada dalam surau. Sejadah-sejadah pun tak terbentang lagi kan. Jadi kita ni merangkap ustaz, tok siap, semua kita kena buat lah. Kita bentang sejadah kan, dengan kawan saya tu lah. Jadi bila kita ada ngajar, dia akan duduk depan sekali, main gitu. Lepas tu cukup marah kalau dia duduk belakang. Oh, benda dekat depan benda ni, depan belakang tengah dua macam gitu. Depan ustaz ngajar benda. Okeylah member depan kan. Lamalah dah rasa mungkin lebih setahun lebih kot dia hantar balik. Hidup dia biasa je. Pakai kereta pun biasa, kereta apa, Nissan Sunny, entah aku tak ingat lah kereta dia tu. Sampailah dia dapat, dia buat welding kan. Sekali dengar kenapa dia tak datang. Lepas tu kawan lain dah yang ambil Ana. Lepas tu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, Ana kata, member kita mana? Ada ustaz. Ada mana? Tu ada depan rumah dia. Ada. Dan mana ada, kenapa tak datang ambil? Sibuk dah tu. Sibuk benda dah. Lama lah. Jadi lalas tak nampak terus. Surau pun tak nampak. Ana rasa lama jugalah, berbulan-bulan. Ana rasa nak pergi ziarah dia. Sajalah kan. Bisa nak pergi rumah dia ke? Jom kita pergi. Ana ingat kita pergi lepas isyak, lepas pergi kuliah. Ana lalu depan rumah dia. Tengok dia tengah welding. Welding mana betul tengah welding. Oh, saya kat mana bawah? Oh, ustaz, dia kelam kabut kan. Dia dapat projek buat pagar hospital. Ingat lagi. Sikit je, taklah besar pada pagar tu, tapi itulah dunia. Sikit dia akan merosakkan akhirat kita. Dan dengar-dengar sekarang member tu pun dah jadi jutawan dah. Alhamdulillah lah. Kan Allah murahkan rezeki dia, alhamdulillah. Ala kulli hal tuan-tuan, itulah dunia. Dapat sikit, kita yang dapat sikit pun akhirat rosak. Kau bayang kalau dapat banyak lagi, jahanam. Na'udzubillah ya Allah. Sebab tu antara doa yang ulama ajar, Allahumma rzuqna minad dunya ma yuqawwihi ila ta'atik. Ya Allah, kurniakan kami dunia ini sekadar boleh menguatkan untuk akhirat, untuk menguatkan kepada hari akhirat. Bukan langsung tak ada dunia, tak ada jam apa. Takkan nak balik kampung pakai unta. Kan? Nak naik karak pakai unta, mampoi unta je. Naik kuda, cabut pergi kuda. Maknanya gitu. Dunia ada dapat juga, tapi tak merosakkan akhirat kita. Harap-harap begitulah kita semua, insya-Allah. Amin. Kan? Tapi tuan-tuan perasan tak? Yalah, tuan-tuan, saya pun tak tahu masa tuan-tuan muda macam mana kan. Masa muda-muda, tuan-tuan macam ni ke? Benda datang surau, duduk surau. Wallahualam, mungkinnya. Kalau ya, alhamdulillah lah kan. Tapi ada orang tak kan? Dia dah tak ada kerja, dah pencen, dah tak sibuk, barulah dia datang surau. Alhamdulillah lah. Allah Ta'ala bagi kelebihan masa tua. Kan, waktu muda dia tak dapat kelebihan tu. Tiba-tiba di masa tua dia, Allah bagi kelebihan. Datang ke surau, rezeki, syukur pada Allah. Sebab ada orang muda pun tak ke surau, tua pun tak ke surau juga. Itu memang haru biru lah. La hawla wa la quwwata illa billah. Lalu berkata Salamah bin Dinar, wala tansa ya Abdul Rahman anna yasira dunya yushghiluna an kathir al-akhirah. Dunia yang sikit ini menyibukkan kita daripada hari akhirat. Wa kullu ni'matin la tuqaribuka min Allah azza wa jalla fahiya niqmatun. Wa kullu ni'matin, tengok bahasa Arab tertukar satu huruf. Wa kullu ni'matin ni'mah. Semua orang tahu setiap nikmat
yang tidak menambahkan kedudukan kita semakin rapat kepada Allah, fahya niqmah, maka dia akan berubah menjadi bala, kemurkaan. Tukar satu huruf je, ni'matun tukar dengan qaf, niqmatun dengan mana bala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingatlah benda tu. Makin banyak harta kita, makin dekat dengan Allah ke, makin jauh, makin hanyut. Kena ingatlah benda macam tu, kena ingat kan. Wa kullu ni'matin la tuqaribuka min Allah azza wa jalla fahiya niqmatun. Maka setiap nikmat yang tidak menjadikan kau semakin dekat dengan Allah, maka nikmat itu merupakan bala. Yalah, maknanya makin jauh lah kita. Kalau makin tak dekat dengan Allah, mana makin jauh, makin jauh, makin jauh kan. Jadi anda pergi satu kawasan pendalaman jugalah, pendalaman. Nama apa tempat tu? Pengkalan Kubu apa, gitulah. Jauh jugalah Pengkalan Kubu, tapi masih lagi bawah Parlimen Kemaman. Parlimen Kemaman ni besar bapak tuan-tuan. Bapak besar. Memang jadi ahli parlimen memang bengong lah, sobat pun. Kecuali ahli parlimen tu betul-betul nak mujahadah. Dia betul-betul nak berjahadah, okeylah. Tapi kalau sekadar nak cik makan, masuk neraka kau, na'udzubillah min zalik. Jadi anda pergi kawasan tu, hantar bantuan. Dia ada satu kawasan macam pendalaman sikit, ada kilang situ, apa kilang TDM, buat benda sawit kot. Lepas tu ada perumahan untuk pekerja-pekerja itu. Lepas tu kita naik sikit kawasan tu banjir lah, air dah surut, banyaklah rumah kena banjir ni, rosak. Lepas tu ada satu kawasan tinggi, naik sikit. Anak kata ni rumah siapa ni? Macam buruk je rumah ni. Naik, tengok masjid tuan-tuan. Masjid tu dah buruk. Tumbuh pokok. Tepi masjid tu kawasan perkuburan. Seram. Kan? Tengok-tengok, habis pecah. Anak jenguk dalam masjid. Mimbar ada, Syekh. Mimbar ada. Tapi masjid tu dah buruk seburuk-buruknya. Aku tak pernah jumpa lagi kat Malaysia ni masjid macam tu. Kalau surau orang tinggal kat kampung tu munasabah, Syekh. Kalau surau, ini masjid sebab dia ada menara kan. Tapi menara tu pun dah tumbuh pokok dah, macam cerita hantu lah. Allah sedihnya kata, apa cerita ni kan. Tanyalah orang Sesek Kemaman, kau tahu cerita. Dia pun tak tahu cerita kan, kenapa dia macam tu. Mati. Rumah dengan masjid tu jarak 100 meter je, Syekh. Dekat sangat. Tapi bila tengok buruknya masjid tu, kita tidaklah nak sangka buruk pada manusia, kita tak tahu, wallahu a'lam kan. Tapi gitulah, bila kita tinggalkan rumah Allah jadi buruk, Allah Ta'ala akan burukkan rumah kita. Lalu berlakulah banjir, habis rumah buruk berlaku rumah kawasan tu. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah, minta Allah jauhkan kita daripada bala. Amin. Sian, Syekh. Surau buruk biasa. Surau orang tinggal tu biasa jumpa. Walaupun bukanlah biasa, jarang-jarang lah, tapi ada lah. Tapi ni kalau masjid buruk, tumbuh pokok, apa cerita kau? Kan ada pipe, ada tandas, komplit lah, komplit. Tak tahu apa cerita. Tu maknanya kalau nak kira dia orang tu kerja kilang je pun, taklah banyak mana dunia dia orang tu. Tapi tak tergerak kan nak pergi masjid, dalam masjid mati terus. Tak tahulah tahun berapa, wallahu a'lam. Tapi tengok pada akar pokok tu dah lama jugalah. Lalu apa kata Salamah bin Dinar? Begitulah ya, setiap nikmat yang tidak menjadikan kita semakin hampir pada Allah, dia akan bertukar menjadi bala. Faqala lahu ibnuhu, lalu anak kepada Abdul Rahman bin Jarir menyampuk dan ditanya, inna asyakhana kathirun fabiman naqtadi bihim. Wahai tuan guru, kami ini berguru ramai, tok guru kami ramai, bukan seorang, bukan orang, puluh, ratus tok guru kami. Dengan siapakah tok guru yang kami nak ikut? Kan, nak ikut semua ramai sangat. Cuba bagi satu clue, petunjuk yang kami ambil sebagai ikon. Faqalah, maka berkata Salamah bin Dinar, ya bunayya iqtadi biman yakhafu Allah fi zahril ghaibi wa ya'ifu an talabbusi bil aibi. Wahai anakku,
Ikutlah mana-mana tok guru kau yang takut pada Allah fi zahril ghaibi. Maknanya zahril ghaib maknanya bukan depan orang lah. Takut Allah tu bukan jenis takut yang kita kan takut Allah jenis takut pasal orang nampak. Itu takut kita. Orang nampak cover line Syekh. Gitu. Ini memang kita jalan dengan dia, musafir dengan dia, kita perhati. Gitu. Kan. Dia tak tunjuk ataupun dia buat tu macam Ana ada baca cerita. Ada seorang share dekat Somalia. Bukan cerita ni, dia cerita dekat Facebook. Dia nak cerita bagaimana bapa dia ni jenis orang melekat dengan Al-Quran. Dia bukan jenis rutin dia gitu. Dia kata dia habis, bukan dia habis lah, dia satu hari dia cuti daripada belajar di Al-Azhar, dia balik jumpa bapak dia. Bapak tanya, berapa kali kau khatam Al-Quran? Soalan bapak dia lah. Syekh ni kata, aku jawab kat bapak aku seminggu sekali. Dia kata dia belajar khatam Quran seminggu sekali. Tu masa dia muda tau. Jadi Syekh tu kata, aku ingat bapak aku nak puji aku. Dan bapak kata, seminggu sekali. Bapak dia kata, kau buat apa? Kau ada anak ke? Kau ada bini ke? Kau ada kerja ke? Kerja kau menghafal Quran tahu tak? Belajar. Seminggu sekali kau buat apa? Dia marahnya aku ingat kena puji. Baik kau kan. Kalau kita seminggu sekali khatam Quran, Masya Allah, wali, entah wali Syekh. Kan? Seminggu sekali. Aduh, kita setahun sekali mujur. Ya Allah. Jadi bapak dia ni rupanya khatam Quran 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Lepas tu dia kata lama dia tak jumpa bapak dia. Yelah, zaman dulu kan nak balik kampung kan senang. Somalia pula tu. Lepas tu dia kata satu hari tu touch macam mana. Zaman dulu cerita, zaman dulu dia kata zaman dulu mana ada internet, tak ada handphone, tak ada apa kan. Tak tahu orang bagi tahu. Ada orang bagi tahu bapak kau datang. Bapak kau datang. Dia duduk dekat, ada satu hotel bajet dekat Kahirah ni. Dia kata nak jumpa kau. Jadi Syekh dia kata aku pergilah jumpa abah aku. Dah lama lah dia kata tak jumpa. 4 tahun tak jumpa. Dia kata pergi, abah apa khabar? Mak sihat? Adik-adik sihat? Abah macam mana? Kan dia kata tak sampai 2-3 minit sembang, abah dia kata, aku panggil kau datang kat sini, aku nak bagi duit belanja kau $200. Yang kau pergi sembang dengan apa ni buat apa? Baca Quran. Baca Quran. Duduk tepi aku baca Quran. Kau jangan nak sembang mengapu, tanya tu tanya ni, tak ada masa. Duduk baca Quran. Dia kata aku baca Quran dengan abah aku. Bacalah Quran. Sampailah abah dia kata, abah nak balik dah. Dia kejap lagi kena pergi airport. Bapak dia pun gitu. Subhanallah. Dia kata apa? Yang aku cerita ni orang zaman akulah. Bukan zaman para sahabat. Dia kata cuba kau bayang orang zaman sahabat Nabi macam mana. Kan? Bayangkan orang zaman sahabat Nabi macam mana dengan Al-Quran. Lagilah dahsyat. Ya Allah. Jadi apa kata Salamah bin Dinar? Nak cari ikut tok guru ni orang yang takut Allah sentiasa. Dan dia menjaga lidah dia daripada mencari aib manusia. Kalau orang ni mengajar kuat, ceramah kuat, tapi suka cerita aib orang, tak payah mengarut dia. Tak payah mengarut. Sebut nama pula tu, lagilah teruk. Jangan. Nak marah macam mana, umum je. Kan? Sebut orang fasik ke apa ke, tak apalah, jangan sebut nama. Gitu. Ya bunaya, itu pesanan dia. Iqtadi biman yakhafullah, yang iqtadi biman yakhafullah fi zahril ghaibi. Takutlah engkau kau ikutlah guru engkau yang dia ni sentiasa takut Allah dan menjaga lidahnya daripada menyebut aib manusia. Wa yuslihu nafsahu fi awani siba. Lagi cari tok guru yang kita kenal dia ni istiqamah sejak muda. Dia baik sejak muda, daripada muda maintain tu. Wa yusihu nafsahu fi awani usibah. Daripada muda istiqamah. Itu susah nak cari macam tu. Susah je. Minta Allah bantulah kita semua. Amin. Wala yurji'u zalika ila ahdi syaibi. Dan kadang-kadang ada orang dia tengah elok, tiba-tiba tengah-tengah dia dah jadi lain macam tau. Dia berhenti ke ada ke. Ujian. Lagi-lagi orang ngaji agama kan.
Kita jumpa banyaklah minta Allah pelihara kita semua. Cerdik, pandai, belajar. Cerdik, otak memang power. Tapi bila dia balik kampung, dia balik tengok kawan dia ni ada motor, orang ni ada bisnes. Dari aku ni tak ada apa. Duk belajar. Member dah ada motor, member dah ada. Kadang budak-budak kan, ni ada handphone lah, dia tak ada apa. Lalas berhenti. Konon-konon nak cari duit, nak beli motor. Lalas duit pun tak dapat, motor pun tak dapat, hapah pun tak dapat. Tak ada apa. Jadi orang ngaji agama ni sabar je. Sampai masa adalah rezeki kau tu. Gitu. Subhanallah ya. Rezeki Allah ni benda pelik. Tak payah pening-pening. Sabar je. Sampai masa dapat. Wala yurju'u dhalika ila ahli syaibi wa'alam. Ketahuilah wahai anakku, annahu ma min yawmin tatlu'u fihi syams wa yuqbilu ala talibil ilmi hawahu wa ilmuhu thumma yataghalabani fi sadrihi taghalubal mutakhasimaini. Ketahuilah wahai anakku, setiap hari apabila matahari terbit, orang belajar agama macam kita ni, macam saya ni lah kan, terbitnya matahari akan ada dua perkara. Apa dia? Hawa nafsu dia dan ilmunya. Maka dalam tempoh 24 jam, hawa nafsu dan ilmu tu akan bertarung, berlawan. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Tengoklah. Kadang-kadang ada hari ilmu tu menang. Kadang-kadang ada hari ilmu tu kalah, hawa nafsu tu menang. Kadang-kadang seri, kadang-kadang kalah tak teruk, 1-0, 2-0. Kadang-kadang ilmu kalah 12-0. Bapa Jahannam terus, na'udzubillah min zalik. Kan? Macam mana tu? Macam mana? Maka apa kata Salamah bin Dinar? Fa idza ghalaba ilmuhu hawahu kana yawmuhu yawma ghunmin lahu. Kalau pada hari itu ilmu dia mengatasi nafsunya 24 jam sampai malam, okey, alright, cantik belaka, maka itu merupakan hari yang paling beruntung. Macam ibarat dia dapat harta rampasan perang. Wa iza ghalaba hawahu ilmahu. Tetapi kalau pada hari itu hawa nafsu dia menang, ilmu dia kalah, kana yaumuhu yauma khusranin alaihi. Itu merupakan hari yang amat kerugian baginya. Itu kata Salamah bin Dinar radhiyallahu taala anhu. Habis nak macam mana benda Syekh? Macam mana? Sebab tu setengah-setengah orang kan dia kena ada guru mursyid. Mursyid ni guru yang sentiasa monitor anak murid dia. Monitor tu cara orang nak mendidik, mentarbiah lah. Antara caranya lagi sentiasa berdamping dengan guru kan. Sentiasa kita ada hubungan dengan guru kita. Kalau rasa macam hanyut, call sepatah, tanya khabar, minta dia nasihat kita, sembang dengan dia. Sekarang ni macam YouTube banyak kan. Buka YouTube, berlambak guru-guru kita, guru-guru tuan-tuan, ustaz-ustaz dan sebagainya. Tengok benda tu, dapat peringatan. Faqala lahu Abdul Rahman bin Jarir. Sikit nak perhabis ni. Faqala lahu Abdul Rahman bin Jarir, kathiran ma hadattana ala syukri ya Aba Hazim. Fama haqiqatu syukri? Faqala likulli udwin min a'dha'ina haqqun alaina min syukri. Abdul Rahman bin Jarir tanya pula, wahai Abu Hazim, apakah dia hakikat kesyukuran? Beliau menjawab, hakikat kesyukuran, setiap anggota kita ni wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang panjang yang kita tahu, kullu sulama bani Adam 'alaiha sadaqah. Kita ni ada 360 sendi kan. Ni sendi semua ni ada 360 sendi. Dan setiap sendi ni tiap-tiap hari dia kena bersedekah. Setiap sendi ni setiap hari dia kena bersedekah. Macam mana cara sendi-sendi tu nak bersedekah setiap hari? Maka Nabi kata dengan buat sembahyang duha. Kan? Buat sembahyang duha 2 rakaat, automatik semua sendi kita yang 360 ni dapat pahala bersedekah. Itulah. Kan? Lepas tu usahakan jangan tinggal duha.
Kalau tertinggal qada, walaupun itu sunat, sunat kita qada benda yang sunat apabila kita melazimi sunat tersebut. Dalam mazhab Syafi'i, sunat buat macam tu. Tu kadang-kadang tak sibuk pun, tapi terlepas juga duha tu. Kan pelik kita ni kan, pelik kan? Nak kata uzur, laki. Kalau perempuan tu pun nak sabarlah kau uzur, laki uzur datang apanya. Itulah dunia tu kan, dunia tak ada apa pun. Leka, sembang, berapa, sembang. Dah zuhur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey tuan-tuan, kita berhenti dulu kat situ. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Sambungan nasihat Salamah bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu. Ingat boleh habis sebab ada sambungan cerita dalam kitab ni. InsyaAllah kita sambung lagi lah pada pertemuan akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karim jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir. Ada sikit pengumuman, insyaAllah 30 hari bulan 12 ni Ana dengan Muslim K akan ke Lubnan untuk hantar bantuan bagi peladan-peladan Syria yang berhadapan dengan musim sejuk kan, sejuk. Kita Ana balik ke Mama ni pun sesama tuan-tuan, turun salji ke Mama Syekh. Sejuk gila kat sana. Tiap-tiap malam air pasang tiap-tiap malam. Lepas tu sejuk, mandi bapak sejuk tuan-tuan. Bayangkan tu Malaysia, bayangkan dekat Syria, kat Lubnan macam mana. Lagi teruk ya peladan-peladan kat sana. Jadi nanti Ana akan share dekat sahabat kita tu iklan untuk tuan-tuan, bagilah RM1 2 untuk kita meringankan beban umat Islam di Syria insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.